wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Muslim-muslimat yang dirahmati Allah, untuk membincangkan fik wanita yang merupakan satu perbincangan yang tidak ada jemu. Kerana masalah mereka ini merungsingkan orang lelaki, bukan merungsingkan orang wanita. Mereka sakit yang tanggungnya adalah lelaki. Mereka mengandung yang berbincangkan adalah lelaki. Ini masalah wanita sebenarnya. Kerana mereka memberi masalah mereka kepada lelaki, dan orang lelaki yang berfikir apa masalah yang mereka hadapi. Jadi sebab itu orang lelaki ini dia pendek umur sikit. Kerana sebahagian masalah wanita telah ditanggung oleh kita. Sebab itu buku ini dikarang oleh orang lelaki dan diterjemahkan pun oleh orang lelaki. Jadi apa yang wanita buat sekarang? Hanya menunggu jawapan saja. Jadi sepatutnya berterima kasih kepada kaum lelaki ya. Ini kalau ada sisi Islam dia marah ni. Okey, tak apa. Ada hari untuk lelaki, ada hari untuk wanita. Okey, kita akan bincangkan 2-3 masalah yang penting. Semua dalam buku ni penting. Dia ada 48 masalah fiqh yang terdiri daripada 5 mazhab. Dan buku ini alhamdulillah menerangkan tentang masalah sulit. Apa yang wanita selalu berfikir tentang dirinya dijawab dalam buku ini. Kerana penulisnya menulis benda yang berkaitan dengan lelaki wanita, daripada keputihan sampailah masalah rogol, ganti rugi rogol, dan juga melibatkan masalah jenayah khatan. Maknanya apabila seorang bidan ataupun doktor tersalah di dalam memotong klitoris wanita, apakah bentuk hukuman yang disediakan oleh syariat. Dan ini benda yang begitu spesifik. Sebab itu kita letakkan tajuk fiqh kerahsiaan wanita. Maknanya benda yang berkaitan dengan alat sulit wanita sahaja. Bukan dia 48 ni merupakan rumusan kesemua. Bahkan banyak lagi bab yang belum disentuh. Cuma 48 ini kita katakan selalu yang ditanya. Anak masalah wanita ni cukup banyak berbanding dengan kita. Kerana mereka, kalau kita baca buku ni, mereka mempunyai kelainan daripada kita dari sudut alat sulit. Kita ada dubur dan kemaluan depan. Mereka ada dubur, dipanggil kubul untuk kencing, dan satu lagi ruang untuk bersetubuh. Dan ini keunikan yang Allah berikan kepada mereka. Sebab itu air kencing ada salurannya, air keputihan ada saluran dia, dan juga untuk buang air besar ada saluran dia. Dan disitulah tempat untuk melahirkan anak, untuk suami, yang menyebabkan dalam masalah fiqh dipanggil milkul intifak. Milkul intifak ini bermakna pemilikan yang tidak boleh diberikan kepada orang lain, hanya dibolehkan hanya kepada suami sahaja. Sebab kita ada kaedah milkul manfa'ah dengan milku al-intifak. Di sana ada kaedah yang penting untuk kita menilai di antara pemilikan yang hanya boleh kita guna dan tidak boleh beri kepada orang lain. Isteri kita boleh bagi pinjam tak? Rasa nak bayar hutang, bagi kat 2-3 orang, pakailah 3 hari, nanti hutang selesai. Tidak boleh. Tapi kalau kita ada kereta, kita boleh bagi pinjam kepada orang. Sebab itu kelebihan wanita ini, dia hanya dimiliki oleh seorang lelaki, dan lelaki boleh dimiliki oleh 4 orang wanita. Dia berlain. Itu keistimewaan dia. Saya bukan poligami nak cerita bagi. Mana apa kelebihan wanita? Dia buat apa lelaki, dia banyak apa dia panggil, dia tidak boleh memiliki lebih daripada seorang suami. Ini kelebihan seorang wanita. Jadi kita melihat perbincangan isu wanita ini sangat penting, kerana dia banyak melibatkan ahkam seperti ibadat sampailah perkahwinan, talak dan juga iddah, dan ramai di kalangan wanita tidak mengambil berat tentang isu tersebut. Jadi mungkin saya ambil 3 tajuk yang penting saja dalam mukadimah kita pada hari ini. Mungkin selalunya kita buat program ini bengkel lebih kurang sehari, daripada pukul 9 sampai pukul 5 petang. Sebab dia mengambil masa untuk kita berdialog, untuk bertanya, dan masalah furuk yang hasil daripada perbincangan kita ini, dia ada masalah-masalah cabang yang mungkin berhajat kepada waktu. Dan dalam masa yang ringkas ini saya ambil 3 masalah saja. Yang pertama muka surat 30, masalah keputihan. Itu muka surat 19. Dia ada masalah yang selalu dibicarakan oleh wanita, iaitu masalah keputihan. Kalau kita tengok iklan Syah Yahya berlakon, tengok iklan Syah Yahya berlakon,
Dia ada pad yang kecil untuk wanita untuk menutup apa dia keputihan. Dah, begitu keluar. Dia keluar kata dah apa siapa print pula oh dah pakai. Mana kena buat iklan lah bagi orang perempuan faham. Jadi masalahnya mengganggu wanita dari sudut wuduk dia. Bila dia mengambil wuduk, keluar keputihan, batal tak wuduk dia. Dan adakah ia najis? Dan kalau sembahyang, kalau keluar keputihan, adakah batal solat dia? Kalau dia tawaf, keluar keputihan, batal tak tawaf dia? Dan ia merungsikan ramai wanita. Sebab kita temui dia kata, saya selama 40 tahun, setiap kali keputihan keluar, saya pergi belajar cuci, saya tawaf di Kaabah, setiap kali keluar saya berhenti, saya cuci. Jadi dia memeningkan kepala dia. Dia tidak fikir tentang khusyuk, tapi dia fikirkan tentang keputihan. Jadi kita tengok dalam buku ini, muka surat 19, Profesor Dr. Sa'ad Musa Hilali mengemukakan dua pendapat yang masyhur. Kita ringkaskan kepada pendapat ulama kita. Itu Syafi'iyah. Ulama Syafi'i berpendapat bahawa keputihan yang keluar daripada dalam, dari luar tak apa kalau keputihan, daripada permukaan kemaluan tidak ada masalah, dia tidak najis, dia sama seperti peluh. Ini yang keluar dari dalam. Adakah hukumnya sama seperti kencing ataupun air mazi? Ini permasalahan dia. Kalau hukumnya sama dengan air kencing, maka dia mengambil hukum air kencing. Kalau hukumnya sama dengan air mazi, maka dia mengambil hukum air mazi. Kalau sama dengan air mani, maka hukum dia mengambil hukum air mani. Maka kita menganalisa pendapat ini. Mereka berpendapat bahawa keputihan yang keluar daripada kemaluan itu tidak najis. Kerana dari sudut saintifik, ia bersifat alkali. Mazi bersifat asid. Okey. Nak tahu macam mana kena rasa? Tapi yang rasa ni tok pakar-pakar. Sebab dia ada ilmu yang dipanggil bitajribah. Kita kena rasa. Nak rasa macam mana? Macam mana ulama tahu air mani rasa seperti gandum? Sebab dia ambil air mani dah rasa. Di sini dibolehkan kepada pakar mutakhassis untuk menilai macam mana perbezaan air mazi dengan air keputihan. Jadi mereka menganalisa ada perbezaan. Dan keluar keputihan itu bukan daripada lubang kencing. Dia keluar daripada lubang persetubuhan. Maka kita dapati ulama seorang tokoh di Syria, nama dia Ustazah Fatimah, dalam risalah master dia mengemukakan bahawa keputihan tidak najis. Dan ini merehatkan ramai wanita dan bertepatan dengan pendapat lemah di dalam mazhab Syafi'i. Pendapat yang terkuat dalam mazhab Syafi'i ia najis. Tapi kajian menunjukkan alhamdulillah pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i dan merupakan salah satu pendapat mazhab Hanafi menyatakan keputihan tidak najis dan ia meringankan beban wanita yang selalu yang tukar lampin, kemudian kalau keluar air keputihan batal wudu. Jadi kalau kita menyatakan keputihan itu tidak najis, implikasinya membawa kepada tidak batal wuduk kalau keluar keputihan, tidak batal solat kalau keluar keputihan, tidak batal tawaf kalau keluar keputihan. Dan inilah pendapat yang difatwakan oleh Dr. Sa'ad Musa Hilali dan sebagian ulama-ulama yang lain. Kerana yang pertama, beza dengan air mazi. Air mazi ni keluar ketika mana kita berasmara, itu kehendak kita. Tetapi keputihan ini dia keluar mengikut kehendak dia. Kita tak nak pun dia keluar juga. Dan ini membebankan wanita. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Islam tidak membebankan kita bila al-haraju marfu'un, dan bebanan itu ditolak dalam Islam. Jadi menggunakan maqasid logical Islam dan kita melihat kepada tabiat wanita itu amat berhajat kepada pendapat yang memudahkan mereka beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagipun maqasid kepada ibadat ia bersifat at-taisir. Kita bila membicarakan ibadat, kalau boleh kita hanya memberi pendapat yang mudah untuk orang melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan manhaj nabawi. Ma khuyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal amrayni illa ikhtara aisarahuma man lam yakun ithman. Rasulullah apabila diberi pilihan dalam dua perkara, maka dia akan pilih yang paling mudah untuk dilaksanakan. Maka at-taisir ini merupakan manhaj nabawi. Ia merupakan metod yang diperkenalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan induksi yang kita buat daripada hadis, daripada perbuatan sahabat. Maka amat mengutamakan janibut taisir berbanding dengan sebahagian mutaakhirin daripada ulama-ulama dan juga masyarakat yang lebih memberatkan kepada
kesusahan dalam beribadat dan akhirnya berlaku pemikiran ahwatiyah yang terlalu banyak sehingga orang tidak beribadat kepada Allah. Jadi ini pemikiran yang perlu kita adakan transformasi, iaitu dalam beribadat kita cuba dapatkan kemudahan agar kita bukan meninggalkan ibadat tapi melangsungkan ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berinteraksi dengan Allah, interaksi dengan mudah, tidak memilih jalan yang sukar. Kerana ia disebut dalam hadis, innallaha ta'ala yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Allah Subhanahu wa taala suka rukhsahnya didatangi, dilakukan seperti mana fardu-fardu dilakukan. Jadi pemikiran umat Islam ini perlu disederhanakan, diwasatiahkan supaya dia mampu berinteraksi dengan zaman bekerja kita dengan penat dan sebagainya. Kalau kita katakan najis, ia memberi kesusahan ke dalam kehidupan seorang wanita. Adapun kalau ada masa disunatkan dia membasuh kerana khuruj minal khilaf, kerana kita keluar daripada masalah khilaf. Kalau kita ada masa, ada ruang untuk kita membasuh pakaian, itu disunatkan kerana dia tetap kotor. Kotor tidak berarti najis. Semua benda najis adalah kotor, tetapi bukan semua benda kotor adalah najis. Seperti kita punya kekotoran di hidung kita, dia kotor tapi najis tak? Kalau kita ada banyak hidung, batas mayat tak? Leleh keluar di mulut, batas mayat tak? Tak batal kerana ia benda yang kotor, ia bukan benda yang najis. Jadi dari sudut luzumnya kita katakan kesaksian hanya kepada najis itu kotor, tetapi kotor tidak semuanya najis. Jadi keputihan tetap kotor, cuma dia tidak bernajis, melainkan kalau bercampur dengan darah, bercampur dengan najis, ia menjadi najis bukan kerana zatnya tetapi kerana bercampur dengan unsur-unsur yang lain. Ini di antara sebahagian penerangan tentang masalah keputihan. Jelas tak? Orang lelaki tak ada keputihan, jadi kalau jelas pun tak ada masalah. Dia ada masalah lain. Okey, ada benda tak jelas, harus jelas, tak ada masalah apa. Kita masuk yang kedua untuk meringkaskan perbincangan. Ini masalah yang banyak, aurat. Dan ini perbincangan yang saya bukan nak menuju kepada siapa yang perihal ataupun tidak. Kita membincangkan etika saja. Aurat ini falsafah ni, dia bukan simbolik seperti salib. Salib simbolik, makna dalam rumah pun kita pakai salib, simbol. Tetapi tudung ni lebih kepada etika akhlakiyah, kepada sistem kehidupan pemikiran seorang Islam, di mana kita hanya pakai tudung di luar, tidak pakai di dalam. Tudung kalau di rumah tidak wajib, tapi di luar wajib, kerana dia menjadi sistem pemikiran, worldview. Seorang Islam ingin menjaga keamanan nafsu masyarakat. Walaupun kadang-kadang sebagai wanita kata, saya seksi ni yang kalau tergoda itu imannya lemah. Itu yalah, iman ini dia memang dia akan menjadi lemah kalau digoda. Melainkan orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita orang yang bertanggungjawab. Kita mengetahui bahawa dalam psikologi dia menyebut illam yakun mu'athiran yata'athar. Kalau kamu tidak memberi pengaruh, orang lain akan pengaruhi kamu. Nah, aura kita ni selalu bertembung. Aura baik dengan jahat. Kalau kita kuat, baik kuat, dia akan mengatasi kejahatan. Tapi kalau kejahatan itu kuat, lama kelamaan aura yang mengatasi kebaikan. Sebab kita berlaku pertembungan aura. Kita duduk dengan kawan kita yang hisap okok, siapa yang akan menang? Dia atau kita? Salah satu. Sama kita akan hisap okok ataupun dia hisap okok. Kerana dalaman kita bertembung secara tanpa disedari. Maka Islam ini agama yang menjaga sistem. Dia bukan agama yang hanya memikirkan individu. Dia fikir sistem masyarakat terbina di atas kebersihan, hormat menghormati, budaya sifat malu al-haya, kepada sistem yang lebih menjaga keamanan. Kerana kajian yang disebut oleh Syekh Al-Imam Badi'uz Zaman, dia menyebutkan daripada 10 lelaki apabila memandang rambut wanita dan kecantikan wanita, daripada 10 lelaki itu seorang sahaja yang nampak isteri dia lebih cantik daripada wanita itu. Yang 9 lagi mesti kata perempuan tu cantik daripada isteri dia. Tapi bukan suami di sini lah, tapi cuba cek tengok. Cuma orang lelaki ni klaim tu ada, kamu cantik lagi tapi hati dia begitulah. Daripada 10, maknanya kalau ini ada berapa ni? Kurang 30, hanya 3 suami saja yang anggap perempuan di sini lebih cantik daripada orang perempuan lain.
Yang lain kata, dah tua dah, surat khabar lama. Bagi orang gitu. Jadi dia nak menjadi sistem. Bagaimana bila pulang ke rumah dia teringat wanita tersebut. Oh, yang rambut dia ikan mayang, cantik dan sebagainya. Orang lelaki dia cepat imajinasi. Dia punya creative imagination dia kuat. Yang kuat. Sebab itu Islam dia nak menjaga sistem pemikiran, lalu dia mewajibkan sistem ini memakai tudung, bukan kerana membebankan, walaupun kita tidak menafikan bebanan pakai tudung. Siapa yang tak panas? Panas, tak ada penafian. Tetapi kepanasan itu amat sedikit. Okey, kita bawa misal yang disebutkan oleh Imam Syatibi. Kita makan pun penat tak? Penat, kecuali kita sakit. Penat makan. Begitu. Tapi kita sihat okey. Kita bekerja, ada kepenatan, tetapi kepenatan tersebut tak dianggap sebagai benda yang membebankan, yang boleh menyebabkan kita mendapat rusuh. Maka sistem Islam dia bukan mewajibkan dalam bentuk penganiayaan. Dia mewajibkan dalam membentuk satu sistem yang boleh terkawannya keselamatan kita. Agama, darah, harta dan sebagainya. Sebab itu kita kena faham bila Islam mewajibkan, dia ada hubungan maslahah fardiyah dengan maslahah ijtimaiyah. Ijtimaiyah ni disebut sebagai haqqullah. Haqqullah ini definisinya adalah haqqul jamaah. Kalau kita sebut ini hak Allah, zina hak Allah, maknanya hak masyarakat Islam. Maknanya masyarakat Islam mesti membendung gejala zina. Kerana kalau kita tidak membendung gejala zina, yang menimpa kemudaratan adalah kita. Jadi kita melihat bahawa haqqullah ini bukan terjemahannya dalam bentuk ibadat. Haqqullah maknanya haqqul jamaah. Kita sebut al-ibadah imma an takuna haqqan lil 'abdi wa imma an takuna haqqan lillahi subhanahu wa ta'ala. Maknanya lil jamaah. Dia menjaga sistem. Tapi penafsiran kita agak kecil. Kita hanya menafsirkan zina ni hak Allah. Maknanya hubungan kita dengan Allah. Tidak, bukan begitu. Dia diluas sampai kepada haqqul jamaah. Sebab tu saya letakkan satu kaedah yang saya sebutkan, saya punya sendirilah. Dia panggil serve Allah, serve community, serve Allah. Bila kita serve masyarakat, kita berkhidmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berdasarkan dalil yang kita dapati. Ahabbun nasi ila Allah anfa'u. Orang yang paling Allah sayang adalah orang yang memberi khidmatan kepada masyarakat. Maksudnya bila sebut hak Allah, hak masyarakat. Hak masyarakat, hak Allah. Dan ini yang perlu difahami dalam bentuk sistem. Kerana kita tidak mau ibadat ini hanya dalam bentuk ibadat, maka kita menjadi seperti Kristian. Tidak. Apabila kita menyebutkan wajib sama ada dia menjaga sistem masyarakat ataupun menjaga sistem individu, yang mana kalau kita tidak jaga, dia membawa kepada ketidakaman. Dia membawa kepada kemudaratan. Maka ini kefahaman yang perlu kita pelajari dalam dia panggil fiqh al-aurah ataupun ahkam satril aurah, hukum menutup aurat. Kerana aurat ini dalam bahasa Arab maksud dia ma yajibu satruhu, satu benda yang wajib ditutup. Kerana apa? Kerana menjaga maruah. Kita dalam ilmu image, kalau kita pergi bengkel image, kalau kita tengok wanita-wanita barat, siapa yang pakai seksi? Adakah isteri kepada Bush ataupun orang yang di tepi jalan? Di tepi jalan. Kerana bagi mereka pemikiran lady first, menghormati seorang wanita. Kalau kita nak bersalam pun tidak boleh. Biar wanita itu salam ataupun tidak mau salam. Kalau dia salam kita salam. Sebab mereka mempunyai pemikiran lady first. Jadi wanita-wanita yang kehormat, yang mempunyai nilai dalam masyarakat, tak dibenarkan memakai pakaian seksi. Kerana seksi ini menjatuhkan imej seseorang. Maka Islam membina imej, fiqhul imej ini ataupun fiqhul muru'ah. Kita panggil imej ini dibina dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul mensyariatkan penutupan aurat supaya kita dipandang hormat. Kerana apa? Kalau kita tak dipandang hormat, maka penyaksian kita tak diterima. Kenyataan kita tak diterima. Kerana insan ini dia dihormati bila diberi kepercayaan. Apabila dia tidak menutup aurat, maknanya dia banyak benda-benda yang lain dia cuai. Maka pemikiran menutup aurat ini dia lebih kepada menjaga muru'ah. Dia berkaitan dengan mahasinul akhlak. Bukan kita katakan orang yang tidak menutup aurat itu jahat. Saya tidak membincangkan dia jahat atau baik. Itu topik dia dengan Tuhan. Saya membicarakan tentang etika kehidupan sebagai insan di dalam tamadun seorang Islam. Dia memandang orang yang menutup aurat itu orang yang menjaga maruahnya. Kerana orang tidak bercakap tentang diri dia. Bila kita merendahkan aurat, orang akan membicarakan lehernya, rambutnya dan sebagainya, yang akan menyebabkan nilainya makin rendah. Kita tidak membicarakan tentang surah dalam sultan kerana mencemarkan nama dia.
Boleh kita duduk di kedai kopi. Sultan tu dia pakai underwear apa nama dia, jenama dia panggil apa? Crocodile ke dia pakai Alan Delon ke? Kalau polis dengar kita mencemar nama dia. Orang yang tinggi nilainya, kita tidak boleh menyentuh peribadi. Dia pakai baju dalam tu jenama apa? Pagoda ke apa yang mahal-mahal. Kerana mencemarkan nama dia. Maka Islam bukan hanya menjaga nilai pada sultan, juga menjaga nilai pada individu. Maka dia menyatakan akhlak berkaitan dengan pada aurat. Aurat yang wajib, aurat yang tidak wajib. Maka di sinilah kewajipan kita membicarakan tentang aurat. Ini falsafah yang kita boleh sebutkan tanpa melihat kepada dosa pahala. Dosa pahala ni kadang-kadang kita buat ibadat tak dapat pahala. Kadang-kadang kita tak sembahyang pun dapat pahala. Contohnya macam mana? Kita sembahyang tidak sah. Okey. Tapi kita dapat pahala zikir. Kalau kita ikhlas. Kita lupa berwuduk kita sembahyang je. Macam cerita seorang apa nama dia? Dia ni mak rempit. Dia pergi masjid, dia jadi imam. Ini tak dapat pahala, dia jadi imam. Baca dia sedap. Tiba-tiba orang kampung baru datang, ikut belakang dia. Masya Allah, mak rempit pakai jeans pun suara sedap, bagus ni, puji. Habis mayang pun semua ucap tahniah, baguslah adik, mayang suara sedap. Dia kata ni baru tak ambil wuduk, kalau ambil wuduk ni sedap. Ni tahu, kalau ambil wuduk sedap lagi ni, dia kata. Jadi ada orang yang di sana dia sebenarnya tanpa wuduk, dia mungkin terlupa dan sebagainya, dia dapat pahala zikir. Sebab itu ada kaedah disebut as-sihhatu la tastalzimu thawab. Kesihat ibadat tidak semestinya dapat pahala. Pakai tudung tak mesti dapat pahala. Belum confirm dapat pahala. Tetapi sistem kita telah melaksanakan. Pahala urusannya kepada niat kita. Sebab al-ikhlas zaidun 'ala niyyah. Ikhlas ini adalah berkaitan dengan niat kita dengan Tuhan. Sebab tu fiqh topik kita bukan pahala dosa. Saya tak tahu dosa pahala. Saya hanya tahu sistem menjawab halal haram. Apabila kita berbincang pahala, itu bukan topik seorang faqih. Faqih tidak membincangkan tentang pahala. Kita hanya membincangkan tentang benda ahkam zahirah. Di sini kita nampak lebih jelas bahawa fiqh menjaga sistem, bukan menjaga pahala. Okey, kemudian kita berpindah kepada perbincangan pertama, hak suami melihat menyentuh kemaluan isteri. Ini ramai orang tanya, Ustaz, saya baru kahwin. Ini saya minta maaf, saya pemalu sebenarnya, tapi hari ini terpaksa mengeluarkan semua sifat-sifat malu ini. Ini Ustaz Ramadan, malu saya duduk. Ustaz, saya dipaksa oleh suami buat oral sex, macam mana? Ini soalan yang begitu masyhur. Jadi kita melihat kepada fiqh Islami ini, perbincangan wujud hampir dah 1000 tahun dibincangkan. Oral sex ini bukan benda yang baru, tapi baru di sudut kecanggihan sekarang ni. Maka kita melihat yang menjadi mangsa adalah wanita. Maka mengadulah kepada aduan. Boleh tak mahkamah mengambil satu reason untuk mendenda suami di atas terpaksa buat oral sex? Saya rasa tak ada peruntukan undang-undang tersebut. Jadi kita melihat fiqh Islam membincangkan adakah haram ataupun harus ataupun makruh. Dalam buku ini kalau tuan-tuan dan puan melihat, dia terbahagi kepada 3 pendapat. Ada pendapat yang menyatakan makruh kerana kotor. Sebab dia lah mana bukan ada apa pun di situ. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan harus, sebab kalau berjimat pun boleh, takkanlah oral sex tidak boleh. Pendapat yang ketiga kata haram, sebab apa? Kita memakan benda yang najis. Ala kulli hal, daripada perbincangan ini, kita tidak boleh ekstrim dalam mana-mana pendapat, ia terserah kepada pasangan. Sebab kadang-kadang ada pasangan yang tidak puas. Jadi takkanlah disebabkan najis kita bergaduh. Itu benda yang kecil. Maknanya kalau dia termakan air tersebut, maka dia cuci mulut, tidak ada masalah. Sebab itu Syekh Qaradawi dalam fatwanya menyebutkan tidak haram, kerana tidak ada dalil yang mengharamkan. Okey, ada ulama yang mengharamkan kerana dia melihat kepada janib ikhtiyat, tapi tidak ada masalah. Keputusan yang kita boleh berikan ia terserah kepada budi bicara seorang suami isteri. Tetapi tidak boleh dianggap sebagai nusyus kalau isteri menghalang diri untuk oral sex. Kalau nusyus gugur nafkah. So setiap perlakuan yang kita bincangkan, semuanya ada implikasi. Fiqh ni dia implikasi kehidupan. Sebab itu kita kena beriman dengan dipanggil fiqh mihni. Fiqh mihni ini makna dia setiap benda pekerjaan yang kita lakukan, dia ada ahkam dia. Dia ada implikasi di sini fiqhiyah. Disifatkan sebagai wajib, haram, makruh ataupun harus. Maka kalaulah isteri itu enggan melakukan oral sex, adakah menjadi nusyus? Maka di sini kita tidak ada melihat mana-mana ulama yang mengkategorikan keengganan seorang isteri itu dianggap sebagai nusyus yang membawa kepada apa? Pengguguran nafkah. Jenuh lah macam tu, kesian kat isteri. Yang ada apabila enggan melakukan seks.
dengan sebab yang tidak ada munasabah syar'i. Kita melihat ini di antara perbicaraan tentang aurat. Baik, boleh tak? Apakah hukum dia? Seorang isteri berbogel dalam rumah. Ini sebenarnya saya melihat walaupun dia agak lucah, tapi sebenarnya ini dia adalah pendidikan seks yang bagus. Kalau itu ibarat ramai orang yang bogel di rumah dan akhirnya ramai orang rakam scrolling secara belakang. Jadi apa yang berlaku? Islam lebih awal membincangkan dan tidak menggalakkan mana-mana wanita berbogel di rumah. Misal dia bangun pagi, dia nak sediakan makanan untuk suami dia, daripada atas dia tu pergi dapur. Bayangkan, abang makan abang, dia ada macam tu. Jadi lebih kurang hari hayawan seperti zoo negara kita tengok, tidak ada pakaian. Jadi abang pun turun, Masya Allah, mana nasi goreng. Jadi Islam menyatakan makruh, tidak sesuai lah berakhlak sedemikian. Kita nak kepada taharah, kepada imej yang baik, kepada kebersihan. Jadi tutup pakaian. Dan suami tidak boleh melihat aurat isteri melainkan keadaan yang diperlukan ketika mana bersetubuh. Kerana tempat itu tidak elok. Okey. Jadi kita katakan keadaan normal tidak elok kita berbogel. Melainkan dalam keadaan-keadaan yang kita memerlukan, walaupun keperluan itu amat sedikit panas. Misalkan kita pergi di Mesir ataupun luar negara, musim panas, sekarang ni musim panas sampai 42. Kita bersedia di rumah, perlu sangat, aircon tak ada. Apa yang kita boleh buat, kita berbogel. Okey. Syaratnya duduk bilik seorang-seorang. Itu. Sebab ada keperluan. Kalau tidak ada keperluan, itu memakruhkan. Sebab apa? Dia bimbang, takut melakukan onani, takut orang skoding. Jadi akhirnya kita tengok, oh dalam YouTube ada ustaz si fulan, dia tangkap gambarnya. Tapi ustaz tak menarik, ustazah begitu lah contoh. Ustaz tak ada orang tengok. Ini sebahagian. Jadi buku ni sebenarnya 18 SX, ya, tak ada yang bawah 18. Ustaz Fidah pun dah 25 lah. Sahabat kita. InsyaAllah dia pun nak, insyaAllah mudah-mudahan Allah kahwinkan mereka. Saya betul lah, zaman sekarang ni kahwin kena jadi fardu ain, bukan sunat lagi. Sebab kalau kita letak title sunat, jadi orang perempuan letak hantaran tinggi. Jadi letak wajib hantaran kurang. Betul tak? Sebab yang menyebabkan angka anak haram mencecah hampir 1 juta. Jadi ada rawatan tak selain daripada berkahwin? Tak ada, hamba saya tak ada. Jadi kahwinkan dengan umur 18, elok kahwin 20. Kalau kita kahwinkan paling kurang mengurangkan, nak kata hapus tidak. Jadi kita tengok sistem ini perlu diperluaskan. InsyaAllah mungkin ada zakat daripada Maybank untuk yang tidak berkahwin. Boleh Ustaz Fidah apply ya. Hak seorang wanita melihat kemaluan dia. Ini juga satu benda yang saya rasa barat tak bincang benda ni. Islam bincang. Kalau kita bimbang di sana, ada sebagian spa, mereka ada dipanggil perkhidmatan kepada wanita-wanita yang nak berkahwin mencuci bulu kemaluan. Sampai malas teratur lah, maksud dia kena pergi. Itu benar. Jadi pekerjaan sedemikian tidak boleh. Sebab apa? Kita mendedahkan kemaluan tanpa ada sebab yang munasabah, hanya dalam bentuk untuk membersihkan. Sebab itu pekerjaan yang sedemikian tidak boleh. Melainkan kalau kita di hospital ada surgery, doktor datang untuk membuang kemaluan, untuk bersalin dan sebagainya, itu tidak mengapa, itu dalam keadaan darurat ataupun hajat. Tetapi ini masalah yang berlaku di spa. Makna dia menyediakan bagi wanita mana yang nak mencuci bulu kemaluan, sila datang ke tempat kami untuk kami cuci bagi bersih. Dan ini tidak boleh kerana ia merupakan perlakuan yang bid'ah yang kita katakan harus diketahui oleh masyarakat. Okey, begitu yang wanita, dia boleh melihat kemaluannya, maksud tidak makruh sekiranya dia berhajat kepada mencuci. Suami boleh, suami lebih aula. Jadi dia boleh buat benda ni. Kenapa? Kalau bersetubuh pun boleh, mencuci kemaluan lagi boleh. Ini buku ni saya pun boleh baca sendiri. Yang ni kalau tak faham ni masalah. Sebab ini benda yang paling mudah difahami. Okey, dalam hadis menyebutkan iyyakum wa ta'arri fa inna ma'akum man la yufariquhu illa 'inda al-gha'id wa hina yafdhu ar-rajulu ila ahli fastahyuhum wa akrimuhum. Hendaklah kamu menghindari berbogel, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana alasan dia di sana ada malaikat yang tidak berpisah dengan kamu, melainkan dalam keadaan kamu dalam bilik air dan bersetubuh dengan isteri kamu. Ketika itu malaikat dia duduk luar. Tapi malaikat maut ada, malaikat rahmat tak maut. Kalau tak ada bersetubuh lah, tak mati orang tu. Nak mati bersetubuh, nak mati bersetubuh.
Malaikat rahmat. Yalah, ada orang faham begitu. Dia kata, oh kalau malaikat tak datang, kita bersetubuh lah pasal nak mati. Malaikat nak habis, tak habis lagi. Tak habis. Allahu Akbar. Ini kefahaman sebagai orang yang silap faham. Okey, kita tengok ini yang bab yang terakhir sebab masa dah tinggal lagi 2 minit. Saya ambil sedikit saja perbahasan melihat kemaluan wanita untuk rawatan. Lepas kita buka soalan. Sebab saya katakan